Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Wadi dan kepada sidang pendengar yang mengikuti Manis FM ataupun mengikuti live FB Manis FM. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan kembali slot Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini, minggu ini, kitab Safinatun Najah muka surat 2 baru yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia, bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Jadi sebagaimana yang saya bicara, saya sebut slot minggu lepasnya, saya bacalah kitab ni terlebih dahulu, kitab Safinatun Najah. Yang kita maklum, kitab Safinatun Najah ni kitab yang kecil sahaja. Dia hanya membicarakan berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman, tanpa didatangkan dia punya definisi ataupun takrif Islam dan iman. Jadi saya guna kitab Safinatun Najah ini sebagai tapak lah. Sebagai tapak, mana ada kitab di hadapan. Tapi saya akan menghuraikan lebih panjang lah. Berkaitan dengan Islam dan iman ni, takrifan dia, saya menggunakan pakar kitab Faridatul Faraid dan juga kitab Al-Misbahul Munir, yang mana bagi mereka yang mengaji kitab Jawi, kitab Tauhid sifat 20, maka masyhurlah kitab Faridatul Faraid dan juga kitab Al-Misbahul Munir. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid, dalam kitab Al-Misbahul Munir, didatangkan pembicaraan permulaannya adalah agama. Apa dia definisi agama, takrifan agama. Kemudian didatangkan berapakah komponen dalam agama Islam, iman dan ihsan. Kemudian didatangkan definisi takrifan tiap-tiap satu. Definisi takrifan Islam, iman dan ihsan. Jadi dalam kitab kita ni hanya didatangkan rukun Islam, rukun iman. Dia tak bicara berkaitan dengan ihsan. Jadi insya-Allah saya akan bicara satu-satulah. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ini 3 rukun agama. Antara ketiga-tiga ni, kita sebagai orang beragama, dia tidak boleh asingkan. Nak sempurna beragama, lengkap ketiga-tiga bahagian. Islam, iman dan ihsan. Walaupun ketiga-tiga bahagian ini, dia lain-lain. Dia berasingan. Tetapi untuk menjadi orang yang beragama, yang mana agama ni membawa kita selamat di dunia dan selamat di hari akhirat.
Jadi untuk beragama, kena lengkap 3 bahagian, 3 komponen agama, Islam, iman dan ihsan. Tapi antara 3-3 ni berasingan dia punya takrifan dia. Jadi saya nak pergi kepada takrifan dahulu. Barulah pergi kepada rukun Islam, rukun iman. Kemudian selok minggu lepas, jadi kepada yang mengikuti live FB dan juga yang mengikuti yang mendengar Money FM, kalaulah minggu lepas, selok minggu lepas ni tak dapat mengikuti, boleh buka baliklah FB Money FM. Sebab saya pun saya ulang sedikitlah minggu ni minggu lepas. Tapi nak sepenuhnya memahami minggu lepas, mungkin saya ulang ni ringkas, kena buka baliklah FB Money FM. Sekarang ni mudah dah sekarang ni. Mengikuti radio lah. Mengikuti live FB, mengikuti live FB. Orang mengikuti radio, orang yang mengikuti live FB, dia nak tengok semula. Buka FB, tengok balik dan boleh download, boleh simpan balik waktunya. Sebab kemungkinan lah pembicaraan berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan ni mungkin panjang jugalah. Belum masuk lagi kepada rukun. Rukun Islam pun panjang pembicaraan dia. Rukun iman pun insya-Allah panjang pembicaraan. Sebab kita ni belajar orang dewasa ni. Adapun setakat hafaz, rukun Islam ada 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara. Tu hak perekat mula-mula budak tu. Kita ni belajar secara orang tua lah kita kata. Secara betul benar. Kita bukan hanya bilang rukun Islam. Kita kena faham satu-satu rukun. Sebab ni rukun Islam. Kemudian rukun iman. Mana tanpa rukun, tak ada lah Islam dan iman. Macam kalau kita lah rukun wudu, rukun sembahyang. Kena faham molek tu. Sebab tidak lengkap rukun wudu, tak ada wudu kita. Wudu tidak sah. Tanpa rukun sembahyang, sembahyang tidak sah. Begitu juga dengan rukun Islam dan rukun iman. Mana kita kena faham satu-satu daripada rukun Islam dan rukun iman. Kemudian sebelum tu kita nak faham dia punya takrifan dia. Sebab takrif Islam ni sendiri ada 2 pandangan. Takrif iman pun ada 2 pandangan. Maka saya akan cerita kedua-dua. Cuma minggu lepasnya ihsan belum bicara lagi tu. Cuma minggu lepas saya pergi kepada antara Islam dan iman. Tidak berlaziman antara Islam dan iman. Biar kita bicara minggu lepas. Tidak berlaziman ni bagi kita peliklah sedikit. Sebab kita ni orang Islam yang beriman. Jadi bila sebut kata orang Islam di sisi hukum zahir dunia, tapi di sisi hukum akhirahnya di sisi Allah, dia kafir. Dia tidak beriman. Ada ke seumpama tu? Ada. Abdullah bin Ubay. Kita maklum. Zahirnya, dia orang Islam. Sembahyang berjemaah di Masjid Nabi SAW. Sembahyang jemaah di Masjid Nabi. Menjadi makmum, berimamkan kepada Nabi SAW. Hidup bersama dengan Nabi di Madinah. Orang sekarang bersyukur benar-benar boleh menziarahi kubur Nabi. Abdullah bin Ubay hidup bersama dengan Nabi. Bersyukur benar-benar boleh sembahyang di Masjid Nabawi. Abdullah bin Ubay sembahyang di belakang Nabi, berimamkan manusia yang paling lebih di sisi Allah, iaitu Nabi SAW. Tapi Abdullah bin Ubay orang Islam hukum zahir atas dunia, tetapi di sisi hukum akhirah, di sisi Allah, dia orang kafir dengan bahawa tidak beriman. Pandai ni. Jadi orang munafik ni orang Islam, tapi kafir di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dia walaupun di sini, macam saya sebut minggu lepas lah. Ini asas sahaja sebenarnya. Cuma terkadang kita ni, apabila dihura lebih sedikit, kita rasa macam tak pernah dengar. Tapi bila kita tunggu dengar, betul lah, seumpama betul lah. Sebab terkadang, ada juga yang memang tidak memahami. Ini sebagai contoh lah. Ini pengajaran. Orang kafir, kita tak boleh kata kafir. Ni ceramah ni. Sebab apa? Sebab orang munafik pun kita tak boleh kata kafir. Walah orang munafik tu kafir. Jadi orang kafir tak boleh kata kafir. Orang kafir kena kata kafir lah. Orang kafir yang sama berhala, kafir lah. Dah tu orang munafik itu. Baru tak boleh kata kafir. Sebab orang munafik ni orang Islam. Kafirnya di sisi Allah. Makna hati dia tidak beriman. Hati ni bukan urusan kita. Kita tak tahu urusan dalam. Bahkan Nabi sendiri bersabda, umirtu an ahkuma bizawahir. Wallahu yatawallas sarair. Aku diperintah hukum zahir. Hak dalam tu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni, orang munafik tu tak boleh kata kafir lah sebab dia orang Islam. Pada zahir. Tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita boleh mengetahui Al-Bayyubah ni kafir di sisi Allah kerana Al-Quran yang beritahu. Kalau orang munafik yang lain, orang Islam. Kita tak boleh kata kafir kau munafik. Memang tak boleh kata. Sebab zahirnya orang Islam. Tapi di sisi Allah dia kafir. Di sisi Allah kita tidak mengetahui. Pada ni. Bahkan dia panggil apa ni? Dalam kitab dia panggil muqtada. Kita ni kalau bahasa lama lah tu sebut dengung. Kita tak faham dengung. Kita faham tak? Meh, mirik. Meh ada. Dengung. Faham dengung? Wadi orang Kelantan. Faham dengung? Tengok dia ni dengung dia cakap ni macam tak tolong. Tapi dia mungkin malu nak cakap direct. Tapi dengung dia cakap tu. Dia ni berutuk ni sebenarnya. Tak, ada. Wadi guna perkataan dengung. Tu dia panggil muqtada. Dengung ni, kalau kita cakap kau, meh lah. Peseng-peseng. Tengok dia ni, meh peseng-peseng ni. Tak beriman ni. Kok zahir je Islam. Sekalipun, kita haram menyatakan dia tu tidak beriman. Faham tak ni? Tak boleh kata. Walaupun, rasa-rasa macam, itulah, ada meh-meh. Ada meh. Ada mirik-mirik. Miriknya kat mana? Tak ada iman dia ni. Misal lah. Macam saya cakap dengan Wadi tadi. Orang Islam. Tapi, Fatihah tak pandai baca. Tasyahud tak pandai baca. Orang Islam, anak orang Islam. Yang mana keturunannya, keturunan Islam. Dia datuk nenek macam kita juga. Tiba-tiba dia tak tahu agama. Tapi kita hukum dia orang Islam lah sebab dia tidak ada berkata dengan perkataan yang menyebabkan batal Islam ataupun melakukan perbuatan yang menyebabkan batal Islam. Tapi tengok pada tuang tu dengan semayang jauh sekali. Dah tak pandai. Fatihah tak pandai, tasyahud tak pandai. Kemudian hak Tuhan larang tu cukup lekat lah. Kalau tubuh dia tu kok adalah lukis-lukis tu di tubuh dia ni. Kita hukum dia orang Islam lah. Iman ada kedok. Berasa macam. Gitulah. Boleh tak kata kamu ni orang Islam je pada zahir. Di sisi Allah kamu kafir. Boleh kata? Tak boleh. Sebab apa? Ya hanya Allah yang mengetahui dalam bab beriman ataupun tidak beriman. Pada ni. Sebab itulah kata orang munafik kita tak boleh kata dia orang kafir. Sebab dia orang Islam pada zahir. Dan siapa munafik? Di sisi Allah lah. Di sisi kita tak tahu. Tapi hak kata apabila bercakap dia dusta, apabila berjanji dia mukir, apabila diserah amanah dia khianati. Itu munafik amali hak tu. Perangai orang berpura-pura.
Hak bicara boleh berubah ni dia panggil munafik i'tiqadi. Makna apa ni? Dia kafir, tak percaya pada Allah dan Rasul. Hak tu hak kekal neraka selama-lama tu kafir di sisi Allah. Hak cakap bohong dia panggil munafik amali. Dia munafik ni nifak. Lepas tu kata kena satu-satu. Nifak ni orang yang berpura-pura. Mana apa berpura-pura? Al-Bas bin Ubay ni berpura-pura Islam. Dia ikut Nabi SAW. Sembahyang dengan Nabi SAW. Tapi dia hanya berpura-pura menzahirkan Islam sebab orang Madinah pakat masuk Islam. Dia nak duduk mana kau tak mau masuk Islam? Tapi dia menyembunyikan kekufuran. Hak tu hak kata munafik i'tiqadi kafir di sisi Allah. Orang yang bercakap tiba-tiba berbohong ni dipanggil berpura-pura nisbah dengan perangai. Sebab orang cakap bohong ni cakap manis. Tapi sebenarnya dia menyembunyikan pembohongan dia. Ni berpura-pura. Apabila berjanji, okey. Tapi dia menyembunyikan hati dia bahawa mu tunggu lah situ. Ada ni. Apabila diserah amanah, okey, bagus, tak apa. Saya boleh bereskan. Tapi dia menyembunyikan hati dia, boleh kat aku dah ni. Dan boleh kat aku, siap lah. Ni. Panggil apa ni? Orang yang nifak amali. Maknanya perangai dia tu berpura-pura. Tapi tu bukan hak nifak i'tiqadi hak bin Ubay. Jangan salah faham situ pula. Hak nifak amali perangai hak berpura-pura ni, balasannya neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah. Bahkan kalau ada ketiga-tiga hak cakap bohong, dia. Berjanji mukir, dia. Diserahkan tugas amanah khianat, dia. Tiga-tiga dia. Pun dia panggil munafik amali belaka tu. Bukan bicara hak munafik i'tiqadi Abi Ubay ni lain. Ni orang kafir di sisi Allah. Kekal neraka selama-lamanya. Macam sebut selok terdahulu. Bukan kekal neraka selama-lamanya sahaja. Bahkan innal munafiqina fid dalkil asfali minan nar. Itu maklum. Orang munafik ni dia neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Maknanya kalau kata Abu Jahal ke Abu Lahab ke Firaun ke Namrud ke, neraka lapis atas belakang. Hak munafik i'tiqadi lebih ubah, neraka lapis paling bawah sekali. Hak tu orang yang kafir di sisi Allah Taala, yang sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hak munafik amali ni, Allah Ta'ala balasannya neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi memang orang munafik kita tak boleh nak kata kafir. Tak boleh nak kata kafir ni nak tuju kepada seseorang lah. Sekarang ni kita cerita umum. Orang munafik adalah orang Islam pada zahir hukum dunia, kafir di sisi Allah, tidak beriman hukum akhirah. Kita kata orang munafik ni kafir lah di sisi Allah. Tapi siapa munafik itu? Kita tak tahu. Sebab itu urusan dalaman masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, saya ulang sedikit lah. Kata tidak berlaziman. Sebelum lagi pada takrifan. Jadi, orang Islam yang tidak beriman tu orang munafik. Kemudian, orang yang beriman tiba-tiba tidak Islam pada zahir. Ini saya sebut selok terdahulu. Kita boleh dengar macam mana orang yang asalnya bukan Islam, kemudian mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia bercerita. Dia punya sejarah dia. Daripada mana timbulnya minat untuk masuk Islam. Maka cerita tu macam-macam cerita. Mana ada setengah bercerita bahawa dia percaya kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lama dah. Dan dia banyak membaca, banyak mengkaji, banyak bertanya. Memang dia percaya kepada agama Allah. Jadi maknanya di sisi Allah dianya adalah orang beriman. Di sisi hukum zahir dunia, dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah. Maka tidak dihukumkan sebagai orang Islam. Makna apa? Hukum zahir kafir,
hukum akhir, hukum batin di sisi Allah orang yang beriman. Ni kita tak tahu. Kita tahunya bila dia sudah mengucap dua kalimah syahadah, dia sudah masuk Islam, baru dicerita kepercayaan dianya sebelum daripada dia mengucap. Tapi kenapa dia tak mengucap? Kerana ada kekangan. Ada kekangan. Yang mana nak sah iman tidak bergantung kepada dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah adalah untuk orang kafir untuk masuk Islam. Bahkan Islam yang warisi dari ibu bapa pun tidak bergantung kepada dua kalimah syahadah. Nak sah iman tidak bergantung dengan dua kalimah syahadah. Dia beriman dengan Allah dan Rasul, dia dihukumkan sebagai orang beriman di sisi Allah. Walaupun dia tidak mengucap. Sebab nak sah iman tidak bergantung dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan, bukan kata untuk sah iman tidak bergantung dengan dua kalimah syahadah. Orang Islam sendiri pun, yang mana Islam tu warisi daripada ibu bapa sendiri pun, untuk Islam dia tidak bergantung dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dia sudah Islam secara warisi daripada ibu bapa. Walaupun dia seumur hidup dia tidak pernah mengucap, dengan bahawa dia tidak pernah sembahyang sekalipun, dihukumkan sebagai orang Islam. Walaupun tak pernah mengucap. Dah kata mengucap syarat nak jadi Islam, itu orang hak kafir asal. Jadi orang Islam hak warisi pun tidak bergantung Islamnya kepada dua kalimah syahadah. Begitu juga orang yang nak sah iman tidak bergantung dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dia tidak mengucap dua kalimah syahadah bukan degil dia, bukan sengaja dia, tetapi kerana ada kekangan yang menyebabkan terhalangnya daripada mengucap dua kalimah syahadah. Kemudian saya ada cerita selok terdahulunya. Di antara orang Islam yang tidak beriman, terkadang orang yang masuk Islam mengucap dengan syahadah. Dia mengucap dengan syahadah secara sukarela, tidak ada paksaan. Dan dia pun memahami apakah makna dua kalimah syahadah. Tetapi hati dia tidak percaya pun kepada dua kalimah syahadah. Dia mengucap hanya semata-mata berkepentingan dunia untuk berkahwin dengan orang Islam. Berkepentingan dunia untuk dapat bantuan contohnya daripada kerajaan. Maka dia orang Islam pada zahir, di sisi Allah dia tidak beriman. Kemudian tu pula barulah mari kepercayaan dia. Selepas diberi dia ada khusus pula untuk supaya memahami agama, akhir dia pun terima akan Allah dan Rasul, barulah iman dia sah. Ada pun hak orang yang ikhlas nak masuk Islam tu, hak betul-betul nak masuk Islam tu, dia mengucap dua kalimah syahadah serta hati dia percaya akan Allah dan Rasul. Sekarang mulut dia asyhadu alla ilaha illallah. Hati dia percaya Allah jua Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dia mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati dia percaya bahawa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Hak Islam tu memanglah sah lah sebab dia mengucap dua kalimah syahadah. Iman dia sah ke tak? Iman dia sah. Dia orang Islam yang beriman. Dia percaya kepada Allah dan Rasul secara ringkas sahaja. Dia tak mengaji lagi sifat 20. Dia tak kenal lagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Rasul pun dia tak mengaji lagi. Tapi dia percaya Allah Tuhan. Dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Maka sah iman dia. Walaupun ketika dia mengucap, dia percaya akan Allah dan Rasul secara ringkas. Dan kemungkinan di antara kepercayaan dia tu, kepercayaan yang salah lagi. Di antara kepercayaan dia, mungkin dia tak belajar lagi. Dia baru masuk Islam. Tapi apa yang diucap tu, bukan hanya di mulut. Penyaksian Allah Ta'ala jua Tuhan. Di hati pun buat dia ikhlas ni. Dia beriman, dia percaya.
hanya Allah Ta'ala jua Tuhan. Bukan hanya penyaksian di lidah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dia percaya di hati dia, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sah iman dia. Walaupun dia tidak mengenal Allah dan Rasul secara detail. Secara tafsir dalam kitab, secara detail. Tapi dia beriman dengan Allah dan Rasul secara ijma', secara ringkas. Sah iman dia. Walaupun macam saya sebut tadi, dalam pegangan dia berkaitan dengan sifat Allah, dia masih lagi berpegang dengan pegangan yang salah. Berarti dia baru masuk Islam, jahil lagi. Walaupun dalam percaya dia kepada Nabi Muhammad tu, ada hak dia berpegang dengan pegangan salah berkaitan dengan Nabi contohnya. Tapi dia jahil. Pegangan salah dia tu dimaafkan, tidak membatalkan iman dia. Tapi kalau orang Islam yang beriman macam kita ni, hak lama dah Islam dan iman Islam warisi pula, kalau salah pegangan tu boleh jadi kafir. Boleh jadi batal iman. Tapi hak orang kafir yang mengucap dengan syahadah ni, yang sah Islam pada zahir, yang sah iman di sisi Allah ni, walaupun ada pegangan dia, sebenarnya kalau orang Islam hak lama dah berpegang seumpama tu batal iman, dia tak batal. Sebab apa? Dimaafkan kerana dia jahil. Jahil dia macam mana? Jahil baru masuk Islam. Maka dipanggil jahil yang makzur. Jahil makzur adalah jahil yang syarak maafkan. Macam kita ni, jahil kita syarak tak maafkan. Sebab kita orang Islam lama dah, baru disi. Jahil kerana kita tak belajar, syarak tak maaf gitu. Hak ni jahil orang kafir, asalnya masuk Islam. Dia percaya daripada Allah dan Rasul, qada dia. Masa lagi ada salah, dimaafkan. Iman dia tak batal. Tapi kemudian tu dia kena mendalami lah. Nak memastikan bahawa dia beriman dengan Allah dan Rasul tu bukan hanya secara ringkas, tapi secara detail. Secara detail lah kita ngaji kaedah sifat 20. Pada ni. Tapi maknanya, fardu takdir, belum sempat dia mengaji kaedah sifat 20, mati dianya. Orang Islam sahih dah. Dia orang yang beriman di sisi Allah, di ahli syurga. Jadi, tu kata mudah tak mudah pun boleh timbul juga salah fahaman. Contohnya, orang Islam beriman lah. Tu salah gitu. Orang Islam beriman lah. Islam lain, iman lain. Lepas tu dia kata, tu hak mengucap dua syahadah. Belum sempat belajar sifat 20. Dia mati, nak tanam mayat di mana? Kalau orang Islam tidak semestinya beriman. Tu memang jauh sangat lah tu. Jauh sangat tak reti tu. Satunya tak reti. Tak reti ni bahasa lembut. Bahasa kasar jahil lah. Jahil tu bahasa Arab. Tulis je. Bukan setakat tak reti. Bukan tak sedar diri tak reti. Ni payah ni. Bukan setakat jahil. Tapi tak sedar diri jahil. Orang panggil apa tu? 2 kali jahil. Dia panggil jahil murakkab. Ni payah ni. Jahil tukir. Jahil tukir tu satu hal. Jahil tukir ni jahil sangat. Tapi jahil tukir ni ada yang menyedari diri jahil. Tu dia panggil jahil basik. Jahil selapih. Dia jahil dan dia sedar dia jahil. Jahil murakkab ni, dia jahil tak sedar dia jahil. Dia rasa macam dia pandai. Kalau orang Islam, pastilah beriman. Padahal Islam lain, iman lain. Dan kalau orang Islam tidak semestinya beriman, macam mana orang yang mengucap dua kalimah syahadah, belum sempat belajar sifat 20 mati. Nak tanam mana? Nak tanam mana tu, itu bukan bicara iman. Itu bicara Islam. Nak tanam mana, itu bicara Islam. Bila mengucap dua kalimah syahadah, ianya adalah orang Islam. Bila dia Islam, dia mati. Jenazahnya wajib dimandikan, dikapankan, disembahyangkan. Tanam mana? Tanam di perkuburan orang Islam lah. Lepas tu dia tak mengaji lagi sifat 20. Itu bab iman. Jadi nak tanam mana ni? Bab Islam. Hak masalah dia tak mengaji sifat 20 tu bab iman. Tapi dia tak mengaji sifat 20 pun, dia sudah percaya akan Allah dan Rasul secara ringkas, sah iman dia. Tempatnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hak ngaji 420 ni, hak kemudian pula nak mengenal Allah dan Rasul, dia panggil secara detail, secara halusi. Hak tu kemudianlah dia belajarnya. Sekarang ni dia belum sempat belajar, dia mati. Dia percaya dah akal Allah dan Rasul, hak zahir dia ucap syahadah tu, dia percaya. Percaya secara detail ke carekah je? Carekah sebab dia jahil lagi. Sah iman dia. Mati, syurga dianya. Hak masalah, dia mengucap dengan syahadah, belum sempat belajar 40. Nak tanam mana? Hak tu soalan yang tak betul sangat lah. Sebab nak tanam mana, itu bukan berkait dengan iman, itu berkait dengan Islam. Bila dia orang Islam, tanamnya di perkuburan orang Islam, sebagian Abdullah bin Ubay. Disemayangkan jenazahnya oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bukan Nabi sendiri pun nak pergi semayang, tapi turun ayat yang menghalang Nabi daripada pergi sembahyang. Mana dikebumikan di perkuburan orang Islam. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Tapi tidak beriman. Jadi orang Islam tidak semestinya beriman. Cuma kita umumnya, kita orang Islam yang beriman. Itu umum dia lah. Tapi antara Islam dan iman, dia tidak berlaziman. Itu antara Islam dengan iman. Kemudian, masa pun tak lama dah. Tengok sedap sama Ustaz. Tinggal 10 minit lagi dah. Tinggal 10 minit lagi dah. Dok saya pun kalau sambil-sambil tengok masa ni, jadi jadi terkejar-kejar jadinya. Jadi nak susung pun jadi berterabu. Jadi berterabu. Jadi hak saya sebut tadi ni macam mengulangi baliklah hak selok minggu lepasnya. Islam bahagian zahir, hukum atas dunia, dapat faedah dunia. Iman bahagian hati di sisi Allah. Apa faedah iman? Tidak kekal neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faedah iman. Faedah iman, iman hati masing-masing dengan Allah. Hukum akhirah. Apa faedah iman? Faedah Islam selamat atas dunia lah. Faedah iman selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maklum neraka ada 7 lapisan. Lapisan atas sekali neraka Jahannam. Lapisan bawah sekali neraka Hawiyah. Hak tempat seksaan untuk orang munafik, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Ubay. Jadi neraka Jahannam lapis atas sekali adalah tempat seksaan kepada orang yang beriman, yang derhaka kepada Allah dengan banyak melakukan maksiat. Jadi faedah iman, faedah iman, ni sidang pendengar jangan lupalah, sebab dahulu saya ada bicara dah berkaitan dengan martabat takwa tu. Saya ada bicara martabat takwa, hak permulaan martabat takwa, hak martabat takwa yang pertengahan, kemudian martabat takwa hak paling tinggi. Jadi permulaan martabat takwa, at-taqwa anisyirki, terpelihara dari menyentuhkan Allah dengan dia beriman lah. Apa faedah iman? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hak bicara takwa terdahulu. Nak selamat daripada neraka Jahannam, kena duduk takwa yang pertengahan. Kewajipan, tunaikan sekalian. Larangan, tinggalkan sekalian. Zahir dan batin. Takwa pertengahan itulah yang menyelamatkan daripada neraka Jahannam. Jadi, nak bicara selamat dari neraka Jahannam ini, kena 2 peringkat. Nak bicara selamat dari neraka, bicara 2 peringkat. Yang pertama, untuk selamat daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis. Yang kedua, barulah untuk selamat daripada neraka Jahannam. Dia dua lapis ni. Yang pertama, untuk selamat daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis tu. Yang kedua, nak selamat daripada neraka Jahannam. Kalau kita bicara martabat takwa terdahulu, untuk selamat daripada kekal neraka, kena takwa terpelihara daripada menyentuhkan Allah. Untuk selamat dari neraka Jahannam, kena duduk takwa hak nombor 2.
mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin. Itu dulu bicara martabat takwa. Sekarang saya bicara bab iman pun tak lari daripada bicara martabat takwa. Jadi apa faedah Islam, faedah dunia? Selamat atas muka dunia. Jadi nak selamat dunia dan akhirah, Islam, iman dan ihsan. Sebab apa? Sebab nak selamat dunia dan akhirah, kena beragama. Beragama itulah Islam, iman dan ihsan. Jadi faedah iman adalah selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, banyak dosa, seksaannya adalah neraka Jahannam, yang akhirnya akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana neraka Jahannam, lapisan paling atas ni, tempat seksaan orang yang beriman, yang derhaka tadi ni, akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman faedahnya selamat daripada kekal neraka Allah. Martabat takwa hak permulaan terpelihara daripada mensyirikkan Allah dengan makna mentauhidkan Allah dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah iman selamat daripada kekal neraka Allah. Nak selamat daripada neraka Jahannam. Nak selamat dari neraka Jahannam, lengkapkan komponen agama yang ketiga, iaitu ihsan. Ihsanlah yang menyelamatkan daripada neraka Jahannam. Ihsanlah yang menyelamatkan seseorang daripada neraka Jahannam. Apa di ihsannya? Anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan Allah, dan bahawa engkau mengerjakan suruhan Allah zahir dan batin, dan engkau meninggalkan larangan Allah zahir dan batin, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ihsan inilah yang menyelamatkan seseorang daripada neraka Jahannam. Jadi iman selamat daripada kekal neraka Allah. Ihsanlah yang menyelamatkan daripada neraka Jahannam. Jadi faedah iman, selamat dari kekal neraka. Faedah Islam, selamat atas muka dunia. Ihsan, lengkaplah bahagian agama. Islam, iman dan ihsan. Ihsan ni lah mengerjakan suruhan zahir dan batin. Meninggal kalangan zahir dan batin. Lengkap agama Islam, iman dan ihsan. Maka selamat dunia dan selamat akhirah dengan bahawa syurga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan orang yang muhsin. Orang yang melakukan suruhan Allah zahir dan batin dan meninggal kalangan Allah zahir dan batin. Itu pada ihsan lah pula. Untuk selamat di hari akhirah daripada neraka Jahannam, ihsan. Untuk selamat hari akhirah daripada kekal neraka Allah yang 6 lapis, iman. Untuk selamat atas dunia, Islam. Untuk selamat dunia dan akhirah adalah Islam, iman dan ihsan. Jadi untuk selamat dunia dan akhirah adalah dengan beragama. Beragama barulah selamat dunia dan akhirah. Ini masih lagi secara umum lagi ni. Nanti insya-Allah lah di slot akan datang, saya akan pergi kepada dia punya takrifan. Saya belum bicara lagi takrifan Islam dan iman. Saat ni baru bicara Islamnya macam mana, imannya macam mana. Saya selit sedikit ihsannya macam mana. Tapi saya belum lagi masuk pada membicarakan apakah takrif Islam, definisi dia. Apakah takrif iman, definisi dia. Kemudian apakah takrif ihsan, definisi dia. Kemudian di situ tu kita ada masa seminit lagi ni. Ada satu soalan tu, orang fahami tu. Ada tak? Nampak tak ada? Bagaimana sebahagian umat Islam yang diwarisi hari ini yang kurang dari panduan dan pengajian ilmu agama mengucapkan kata-kata kufur atau perbuatan kufur dalam keadaan dia jahil? Apakah hukum bagi individu tersebut?
dia mengucapkan kata-kata kufur ataupun perbuatan kufur dalam keadaan dia jahil. Jahil kita sekarang ni jahil hak tidak dimaafkan. Hak jahil dimaafkan, orang kafir baru masuk Islam. Itu jahil dimaafkan. Kerana kurang panduan dan pengajian ilmu agama, itu bukan jahil yang dimaafkan. Kemudian, apakah kata-kata kufur tu? Waktu kena halusi pula. Kata-kata kufur ni kena halusi. Selagi boleh ihtimal, boleh tanggung maksud dia kepada maksud yang lebih ringan, kita tidak cepat menghukum kufur. Sebab hukum kufur murtad ini berkait dengan undang-undang syariah agama Allah. Jadi ini dia balik kepada perundangan lah. Dia balik pada perundangan untuk menetapkan seseorang sudah jatuh kufur murtad ataupun tidak. Jadi hak bab berkaitan dengan kata-kata kufur, perbuatan kufur ini, jahil dia tu memang jahil salah, tidak dimaafkan. Tapi perkataan kufur ni macam mana? Perbuatan kufur ni macam mana? Hak tu kena perhalusi. Memang ada perkataan-perkataan yang menyebabkan seorang jatuh kufur murtad wa'alaikumsalam, dan memang ada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang jatuh kufur murtad wa'alaikumsalam. Hal itu dinyatakan dalam kitab-kitab berkaitan dengan batasan Islam dan juga batasan kufur. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Ustaz kita hari ini. Sebenarnya tak puas dah dengan kupasan daripada Ustaz yang sangat detail. Dan lebih lagi, anda nak tengok bahan ni, kena tengok lagi ulangan. Dan kita benar-benar kesudukan masa sebab waktu maghrib kita sangat awal lah ni. Jadi terima kasih kepada anda semua para pendengar dan juga penonton live Facebook. Dan minta Ustaz baca doa lah untuk yang terakhir bagi segmen kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.